يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyambung lagi pengajian sifat 20, di mana kita dah sampai pada penghujung pengajian kita, yakni ringkasan ilmu tauhid yang lengkap berdasarkan ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka hendaklah mengetahui olehmu, hendaklah engkau ketahui akan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Maka perintah daripada Allah menyuruh kita fa'lam, ketahuilah, yakni hendaklah menjadi wajib fardu ain kita mengetahui bukan lafaz la ilaha illallah, tetapi makna akidah-akidah yang terkandung dalam pengertian la ilaha illallah. Maka kita telah mengaji pada pengajian yang lepas, ya, la itu nafi, ilaha itu manfi, yakni yang dinafikan. Illa itu lafaz untuk mengisbatkan, to affirm. Allah lafzul jalalah, menunjukkan kepada zat yang diisbatkan. Jadi kalimat ini mempunyai 4 perkataan, 4 kalimah terbahagi pada 2, ya. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Sebab itu dinamakan kalimah nafi isbat. Jadi mulut kita menyebut nafi isbat, hati kita juga kena nafi isbat. Kalau mulut dia sebut, hati tak sebut, hati tak isbatkan yang betul dan nafikan yang betul, tak sah iman kita, tak sah. Jadi sebab itu sangat menjadi fardu ain tiap-tiap muslimin, muslimat, perempuan dan laki-laki yang sudah baligh mesti faham makna la ilaha illallah. Kerana ini kalimat menjadi pasport kita nak berjumpa Allah. Yang membezakan kita dengan orang yang tak beriman ialah kalimat ini. Maka sebab itu dikatakan pengertian la ilaha illallah itu ialah la mustaghniyan an kulli ma siwah wala muftakiran ilaihi kullu ma'adah illallah. Artinya, tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap perkara selain darinya, dan tidak ada yang berhajat kepadanya tiap-tiap perkara selain dia, melainkan Allah sahajalah yang memiliki 2 sifat ini. Ya, seperti mana pengajian kita lepas, kita telah belajar dalam la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi kita telah mengaji, bila kita nafi ni, kita bukan nafi Tuhan. Sebelum satu zat tu dipanggil Tuhan, dia kena bersifat dengan sifat ketuhanan. Kalau tak ada sifat ketuhanan, tak sah panggil Tuhan. Macam kita ni, kita panggil apa kita ni? Manusia, orang. Kenapa kita ni panggil orang? Kenapa kita ni dipanggil manusia, tak panggil Tuhan? Sebab kita ada sifat kemanusiaan. Manusia tu zat,
kemanusiaan tu sifat. Binatang, kenapa kita panggil dia binatang? Sebab dia ada sifat kebinatangan. Lepas tu kita panggil dia binatang. Kucing, kenapa tak panggil kucing tu anjing? Sebab dia ada sifat kekucingan. Alah, sudah. Habis Tuhan, Tuhan tu Tuhan ya. Tiba-tiba Tuhan tu jadi Tuhan. Tuhan tu kita panggil Tuhan sebab dia ada sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan tu ada dua. Definisi Tuhan tu dua. Dia mesti terkaya dari segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu berkendak kepada dia. Baru sah sesuatu tu kita panggil Tuhan. Dapat? Jadi ada tak? Ada tak selain daripada Allah yang ada dua sifat ni? Carilah kalau jumpa. Batu ke, kayu ke, sembahan duk kat palang salib ke, sembahan Hindu ke, ada tak sifat tu? Kalau tak ada, tak boleh panggil Tuhan. Tak masuk dalam kalimat ilaha. Dapat? Ya? Ini pembahasan sifat 20. Jadi yang kita nafi itu ialah ketuhanan, uluhiyah. Bahasa tauhid kita panggil uluhiyah. Ilah dipanggil ilah kerana ada uluhiyah. Tuhan dipanggil Tuhan kerana ada sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu dua. Yang pertama istighna, terkaya, ilah an kulli ma siwah. Yang kedua iftiqarun ilaihi kullu ma ada. Perayanya seperti berikut. Ini kita ulang balik sekaligus sekali lalu. Ya, kita telah belajar juga pengajian lepas makna ketuhanan yang pertama. Terkaya Allah daripada segala sesuatu. Makna terkaya apa? Makna terkaya tak berhajat. Mana dalil sifat ni? Sifat terkaya ni ada ke Tuhan sifat kaya? Ada. Dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei segala manusia, kamu semua fuqara. Fuqara, mana apa fuqara? Berhajat kepada Allah. Dan Allah itu ghani. Apa makna ghani? Kaya. Apa makna kaya? Tak berhajat. Dah kaya. Saya sudah kaya. Dah kaya, tak berhajat. Itu dalil Allah ni ada sifat istighna. Datang pada ayat itu. Allah kaya. Allah sangat kaya sehingga dia tak berhajat langsung kepada yang lain daripada dia. Nah, bila kita kata dia kaya, kaya itu ada tiga. Kaya daripada fa'il, kaya daripada zat, maha suci daripada sifat kekurangan. Itu tiga makna kaya. Ya, bila kata Allah kaya, kaya daripada apa? Kaya daripada fa'il. Fa'il itu apa dia? Pencipta. Dalam lain perkataan, Allah tak berhajat kepada pencipta. Habis Tuhan siapa cipta? Tuhan tak ada siapa cipta. Jangan cakap Tuhan cipta diri sendiri pula. Tuhan tak berhajat kepada pencipta. Kenapa Tuhan tak berhajat kepada pencipta? Kerana ada empat sifat. Empat sifat. Yang pertama wujud, artinya wujud zati. Wujud sebenar-benar wujud. Wujud yang tak didahului oleh tiada dan tidak bersambung dengan tiada. Tak didahului oleh tiada dan tidak disudahi oleh tiada. Wujud sebenar-benar wujud. Sebab tu Tuhan tak berhajat kepada pencipta. Kita wujud juga. Wujud kita aridi, ada sesudah tiada. Yang kedua, Allah bersifat qidam. Qidam sedia kala. Artinya tak ada permulaan. Tak ada mula. Sesuatu yang tak ada mula berarti tak berhajat kepada yang menjadikan. Yang ketiga, baqa', kekal. Tak binasa sampai bila-bila. Maknanya tak pernah Tuhan ni tak ada, sentiasa ada. Maka sesuatu zat yang bersifat baqa' berarti wujudnya zati. Tak berkendak kepada yang mengadakan sebab dia sentiasa ada. Yang keempat,
mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Ya, baharu makna ada sudah ada, dia sifat dia tak serupa langsung dengan makhluk. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berjuang bersungguh-sungguh nak memahamkan umat jangan sampai kita tersangka Tuhan ni ada mata, ada kaki, tak macam kaki manusia. Buang itikad itu. Sebab kalau ada sedikit itikad kita keserupaan Tuhan dengan makhluk, berlakulah syirik. Itu pada pihak kita. Kalau ada sedikit sifat Allah macam makhluk, misalnya dia bertempat, bermasa, maka dia akan menjadi seperti makhluk, iaitu berhajat kepada pencipta. Sebab tu bila kita kata kaya saja daripada pencipta, fa'il, 4 sifat: wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith. Yang kedua, kaya daripada zat. Kenapa Tuhan tak berkehendak kepada zat? Kerana dirinya adalah zat. Zat tidak berdiri pada zat. Tuhan bukan sifat. Sifat berdiri pada zat. Mewajibkan sifat qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Berarti Allah tak berkehendak kepada zat. Diri dia zat. Kalau yang nak berdiri pada zat, sifat Tuhan bukan sifat. Tuhan zat yang bersifat. Yang ketiga, maha suci daripada kekurangan. Ya. Allah tidak perlu kepada sesuatu zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan Allah. Tak perlu. Kerana Allah dah maha sempurna. Maka bila kita kata Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, mewajibkan 6 sifat. Sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Artinya Allah mendengar, dia tidak pekak. Allah melihat, dia tak buta. Allah berkata-kata, dia tak bisu. Kerana kalau Allah tidak ada 3 sifat ini, lazim dia bersifat dengan lawannya. Kurang. Bila dia kurang, dia berkehendak yang lain untuk hilangkan kekurangan dia itu. Misalnya dia pekak, siapa nak tolong dengar doa? Misalnya dia buta, macam mana dia nak tengok makhluk dia? Misalnya dia bisu, siapa nak sampaikan perintah dan larangan dia? Berkehendak Tuhan kepada yang lain. Bila Allah berkehendak pada yang lain, ternapi sifat istirna. Ini mustahil. Sedangkan Allah mesti zat yang terkaya daripada segala sesuatu. Bila kita ada 3 sifat ni, senang kita faham dia akan melazimi 3 sifat maknawiyah. Sama, melazimi kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, kalam kaunuhu mutakaliman. Jadi 6. Maka 6 campur 5, 11 sifat wajib. Bila dah ada 11 sifat wajib dia Allah, lawannya 11 mustahil. Tak mungkin Allah Ta'ala tu adam, huduth, fana, mumasalatul hawadith, qiyamu bi ghairih, sumun, umyun, bukmun, kaunu as-sama, kaunu a'ma, kaunu abkama. Ini semua mustahil. Mustahil. Allah buta, Allah bisu, Allah pekak. Kerana dia terkaya daripada segala sesuatu. Maka 11 dicampur dengan 11, jadilah 22 akidah dalam la ilaha illallah. Baik, malam ni kita nak sambung bahagian C. Ni yang kita nak terangkan malam ya. C, bahagian yang ketiga. Bila kita sebut la ilaha illallah, wajib lawazim istirna. Qala musannif rahimahullah ta'ala, lawazim istirna artinya perkara-perkara yang difahami daripada makna ketuhanan yang pertama, istirna'ul ilah an kulli ma siwa. Apa maksud ini? Bila Allah ni satu zat yang terkaya, dia akan memberi kesan kepada 3 perkara. Dia akan establish 3 perkara. Allah independent, tak berhajat pada yang lain. Lazim 3 perkara. Yang pertama, la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai' minal mumkinat wala tarkuh.
tidak wajib di atas Allah membuat sesuatu daripada makhluk, dan tidak wajib dia tidak buat. Saya ulang, bila Allah ni terkaya tak berhajat, berarti dia tidak terpaksa, nothing force him. Oh, makhlukku sudah beramal, aku mesti bagi dia pahala. Tak ada wajib. Makhluk ini sudah menderhaka, wajib aku menyiksanya. Salah. Kenapa salah? Kalau ada sesuatu yang wajib Allah buat, berarti ada yang mewajibkan diri dia. Dia terpaksa buat, dia mesti buat. Sebab kalau dia tak buat, sifatnya jadi tak sempurna. Nampak tak nampak? Kalaulah Allah wajib membuat perkara mungkin. Apa maksud perkara mungkin? Perkara boleh ada, boleh tak ada. Mana contoh perkara boleh ada, boleh tak ada? Kita ni. Wajib ke Allah buat kita ni? Wujud kita ni wajib ke? Allah mesti buat kita. Sebab kalau Allah tak buat kita, siapa nak sembah dia? Bila kita kata macam itu, seolah-olah Allah berhajat kepada sesuatu. Nampak tak? Apabila kita mengiktikadkan Allah wajib membuat perkara mungkin, maka dalam lain perkataan Allah berhajat kepada mungkin tu. Sedangkan Allah tak berhajat. Tak begitu? Kerana kalau Allah berhajat, berarti Allah tak terkaya. Kalau Allah tak terkaya, dia tak layak jadi Tuhan. Sebab tu lazim bila kata-kata Allah terkaya, tak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Sebab tu dalam ilmu tauhid, antara perkara yang mungkin ialah memberi pahala, memasukkan syurga orang yang beramal. Wajib? Tak wajib. Tak wajib. Wajibkah Allah menyeksa semua orang yang buat salah? Tak wajib. Habis macam mana? Wa in yuthib fa bimahdi fadlih wa in yu'adzib fa bimahdi adlih. Kalau Allah bagi pahala, kalau Allah bagi dia syurga, itu semata-mata kurnianya. Kurnia Allah. Bukan mesti. Bila kita kata mesti, berarti dah ada terpaksa Tuhan buat. Bila dah terpaksa, berarti Allah berhajat kepada sesuatu itu supaya dirinya jadi sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Tak terpaksa Tuhan. Dia macam raja. Nak ampun boleh, tak ampun pun boleh. Allah lebih lagi. Nak seksa boleh, tak seksa boleh. Timbul soalan, Ustaz, bukankah Allah telah berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak mungkir janji. Apa janji Allah? Allah berjanji orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Kata ulama tauhid, janji yang Allah buat tu cukup Allah masukkan seorang je. Dia ambil seorang yang baik masuk syurga, yang lain semua masuk neraka. Harus. Dia ambil semua orang jahat masuk syurga, seorang je masuk neraka. Harus. Dah terbenar janji tu. Dah terbenar janji. Sebab tak wajib. Kemudian kalaulah ditanya orang, kalau ustaz macam ustaz nak pilih masuk syurga dengan kurnia Allah ke masuk syurga sebab wajib Allah masukkan? Kalau saya, tuan-tuan, saya pilih nak masuk syurga dengan kurnia. Kenapa? Kalau kita kata Allah wajib masukkan kita syurga dengan sebab amal yang kita buat, maknanya amal kita ni akan diperiksa dengan teliti. Kalau kurang satu, tolak, reject. Kalaulah masuk syurga ni betul-betul dengan sebab amal kita, tuan-tuan, tak layak kita masuk syurga. Tak layak. Siapa sini berani angkat tangan semayang maghrib tadi daripada awal sampai habis dia khusyuk? Angkat tangan. Tak berani. Itu baru satu semayang. Tak berani. Siapa berani kata dia tak buat dosa? Tak berani. Bila kita kata Allah memasukkan kita dalam syurga dengan kurnianya, maknanya dengan ihsan dia. Tak apalah. Kita tengok. Buat apa tu? Sembahyang jemaah. Masya Allah. Dengan ihsan ni, masuk je lah. Tak, sikit-sikit salah tu dimaafkan. Sebab masuk dengan ihsan.
Tapi kalau masuk dengan amal, berlakulah seperti mana kisah seorang hamba Allah ketika daripada Bani Israel yang umurnya 500 tahun. Ketika dihisap, dihitung amalnya, dia pun berkata, Alhamdulillah, akhirnya aku masuk syurga dengan amalku. Allah kata, hei malaikat, kau tahan orang tua ni, tahan. Dia cakap apa tadi? Dia cakap dia masuk syurga dengan sebab amalnya 500 tahun. Kau ambil amal yang kau timbang, lepas tu kau ambil nikmat-nikmatku kau timbang sebelah. Tengok berapa banyak dia dah bayar. Cek. Ya Allah, 500 tahun amalan orang tua ini hanya mampu membayar nikmat sebiji mati. La ilaha illallah. Belum lagi mampu bayar nikmat mati sebelah kaki, tangan tak mampu. Masukkan dalam neraka. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Tadi kata kau masuk syurga dengan amal kau. Aku wajib masuk ke dalam syurga. Sekarang nak merayu pula. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak. Malaikat, sekarang kau masukkan dia dalam syurga dengan kurniaku, rahmatku. Itu maksud masuk syurga dengan rahmat, dengan kurnia. Sebab tu Allah tak wajib masukkan membuat perkara mungkin, dan Allah tidak wajib tak buat. Habis macam mana? Dengan kurnianya. Habis neraka dengan keadilannya. Sebab banyak orang-orang yang buat kesalahan di dunia ni, kesilapan dunia ni, dekat mahkamah dunia boleh lepas. Tapi dekat akhirat Allah adil. Kalau tak ada sifat adil, semua lepas. Sebab tak boleh, keadilan Allah ada. Baik. Kemudian yang kedua, lazim daripada istighna, terkaya Allah, tanazzuhu ta'ala anil aghrad fi af'alih wa ahkamih. Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukum-hukumnya. Hukum dia ada dua. Hukum syarak, hukum takdir. Hukum syarak, Allah wajibkan, Allah haramkan, Allah sunatkan, makruhkan, harus. Ini kita panggil hukum syarak. Hukum takdir, Allah takdirkan kita ni jadi orang taat, Allah takdirkan kita ni jadi orang yang berdosa, Allah takdirkan kita ni orang kuat ibadat. Itu kita hukum takdir. Adakah Allah mengambil faedah daripada takdir-takdir dan juga hukum-hukum yang dibuat dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan? Adakah dia mendapat faedah? Dia ambil faedah? Jawapannya tidak. Kenapa? Kalau dia ambil faedah, faedah tu balik pada diri dia sendiri. Benefit tu balik pada dia. Dia nak benefit. Maknanya apa tuan-tuan? Dia berhajat kepada sesuatu itu. Contoh macam saya. Saya berhajat, katalah saya buat mikrofon ni. Kenapa ustaz buat mikrofon? Sebab saya nak suara saya didengar. Jadi maknanya saya berhajat kepada mikrofon ini. Saya nak faedah itu. Artinya, contoh lagi. Kenapa buat kursi? Saya nak duduk atas kerusi. Kaki saya tak kuat, saya nak duduk di atas kerusi. Maknanya saya berhajat kepada kerusi ini. Bila kita buat sesuatu dan kita nak faedah daripada sesuatu tu, maknanya kita berhajat kepada sesuatu tu. Adakah Allah seperti itu? Kalau Allah seperti itu, berarti Allah dah macam kita dah. Tak jadilah Allah tu terkaya. Maka timbul soalan. Dalam Al-Quran ada satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia, jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku. Selalu kita dengar ayat tu. Selalu ayat tu disalah faham. Salah faham macam mana? Kita pun dengar ceramah, tuan-tuan, Allah buat kita kat dunia ni supaya kita beribadat. Allah nak kita sembahyang, nak sembah dia. Keluar zakat, kita kena buat perintah Allah. Ibadah, itu tujuan kita hidup, nak menyembah Allah. Secara, adakah salah berkata seperti itu? Tak salah. Tapi boleh salah faham.
Seolah-olah bila kita baca terjemahan ayat tu, Allah buat kita ni supaya dirinya disembah. Dia nak diri dia dikenal, disembah oleh makhluk, mengambil faedah. Kan macam ambil faedah? Kan dibahas oleh para ulama. Ayat itu terjemah macam tu, pengertian dia bukan macam tu. Pengertian dia macam ni: tidak kujadikan jin dan manusia, yakni tidak kujadikan jin dan manusia itu melihat, mendengar, berkata-kata, boleh mencium bau, deria yang 5, berfikir, melainkan apabila dia mula berfikir dengan panca indera yang 5 yang dia ada itu, dia akan mengenal aku. Nampak tak nampak? Tidak kujadikan jin dan manusia lengkap dengan pendengaran, penglihatan dan sebagainya, melainkan bila dia tengok alam ni, siapa buat aku ni? Siapa yang bagi aku semua ini? Dia akan mencari pencipta dirinya. Fitrah dia tu. Bila dia dah kenal pencipta dia, dia nak terima kasih pada penciptanya itu. Macam mana cara nak terima kasih pada Allah? Illa liya'budun. Dia akan beribadah kepada Allah seperti mana ajaran Nabi SAW. Maknanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah kita ni nak mengenal siapa yang buat kita, siapa yang bagi nikmat ni. Contohlah, tuan-tuan, Pak Imam, saya tengok dekat luar tu ada orang bagi hadiah. Apa dia? Kereta Bellfire. Wow. Tiap-tiap hari dia bagi dekat Pak Imam, kereta satu, duit 1,000 tiap-tiap hari. Siapa yang bagi? Tak tahu dia siapa bagi. Pak Imam cari dah sendiri. Pak Imam, Allah, siapa yang bagi ni? Penasaran. Tak puas hati kita selagi kita tak kenal. Kenapa nak kenal? Nak ucap terima kasih. Banyak dia bagi ni, saya nak tahu siapa yang bagi ni. Macam itulah, tidak kujadikan manusia dan jin itu. Dia nampak langit, dia dengar azan, dia dengar bunyi burung, dia dapat semua nikmat ni. Dia mula mencari siapa yang bagi semua ini. Dia nak kenal. Setelah dia kenal, dia nak terima kasih. Macam mana nak terima kasih? Terima kasih ya Allah. Tak boleh dengan cara ibadat. Maka sebab itu terjemahan yang betul, tidak kujadikan manusia dan jin itu, melainkan apabila mereka sudah mengenal aku, mereka akan beribadah kepadaku, menyembah aku kerana terima kasih kepada aku. Maka disebutlah dalam kitab-kitab tafsir, liya'budun itu ialah hikmah. Hikmahnya mereka akan menyembah aku. Maka Allah tak ambil manfaat. Ibadah kita ni faedahnya tak kembali kepada kita. Faedahnya kembali kepada yang menyembah. Misalnya kita semayang, pahala Tuhan dapat ke kita dapat? Kita dapat. Ganjaran semua kita dapat. Allah tak dapat apa-apa. Apa pun tak ada. Sebab itu seperti mana Allah menjadikan dirimu tanpa sebab, tanpa ingin mengambil faedah, begitulah engkau harus ikhlas menyembah Allah tanpa mengharap sebarang imbalan daripada Allah. Baru betul. Itu maksud Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatan yang dia buat, hukum yang dia buat. Semuanya faedah itu kembali pada makhluk itu sendiri. Yang ketiga, la ta'thira li syai'in minal kainat biquwwatihi allati ja'alaha Allah fihi. Bila kita kata Allah terkaya daripada segala sesuatu, maka kesannya, akibatnya, kainat, makhluk tidak sedikit pun boleh memberi kesan dengan kekuatan, kuasa yang Allah Ta'ala telah ciptakan padanya. Kenapa? Makhluk tidak boleh, kekuatan yang Allah letak pada makhluk ni tak boleh bagi kesan. Sebab kalau kekuatan yang ada pada makhluk ni boleh memberi kesan, misalnya api, Allah letak kekuatan pada api, api boleh bakar. Allah letak kekuatan pada saya pun boleh mengajar, tuan-tuan boleh faham semua. Tuan-tuan pula diberi kekuatan oleh Allah, dengar saya mengajar, dengan cerdik otak tuan-tuan, faham saya mengajar. Apa jadi tuan-tuan?
api, saya, tuan-tuan, kita dah tak berhajat pada Allah. Apa jadi tuan-tuan? Bila kita semua ni dah ada kekuatan, dengan kekuatan ni kita boleh buat apa kita nak buat. Apa jadi tuan-tuan? Yang terjadi macam ni. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan segala sesuatu. Misalnya lah, Allah takdir hari ini rumah saya terbakar. Rumah saya terbakar. Sedangkan kekuatan membakar Allah bagi ke api. Masa Allah nak bakar rumah ni, apa jadi? Apa jadi bila Allah nak bakar rumah? Kekuatan dah diberi pada api. Sekarang ni kekuatan membakar dah ada ke api. Tuhan dah tak ada dah. Tuhan dah bagi ke api. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Ketika Allah nak takdirkan rumah ni terbakar, apa Allah kena buat? Allah kena minta tolong dekat api tu. Api, hari ni kau tolong aku boleh tak? Kenapa kata api? Hari ni aku nak takdirkan rumah ni terbakar. Boleh tak kau datang dekat sikit, kau bakar rumah ni? Jadilah Allah ketika itu tidak istirna, tak terkaya lagi dah. Dia berkendak kepada api yang ada kekuatan yang dia bagi itu untuk bakar rumah kita. Adakah itu harus atau mustahil? Mustahil akal. Kenapa mustahil akal? Karena Allah istirna, terkaya daripada segala sesuatu. Melazimkan kekuatan yang ada di api itu tak boleh bagi kesan, melainkan dengan izin Allah. Ini yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah bagi kekuatan pada api. Ketika api nak membakar Nabi Ibrahim, Allah berfirman, "Kuni bardan wa salaman di Ibrahim." Hei api, hari ini aku nak kau jadi sejuk dan sejahtera bagi hamba-Ku Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, menggigil. Masuk api menggigil, menunjukkan kekuatan yang Allah letak pada api tak boleh bagi kesan dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah. Kalau api boleh bagi kesan, Allah dah berhajat kepada api itu. Itu baru satu contoh tu. Kalau contoh kedua, contoh saya, kalau saya kata dengan kekuatan yang Allah bagi pada saya tuan-tuan, dengan kepetahan yang Allah bagi pada saya tuan-tuan, saya mengajar tuan-tuan sampai faham. Betul salah? Betul tak? Dengar macam betul kan? Saya ulang balik. Tuan-tuan, dengan kekuatan yang Allah beri pada saya bantu tuan-tuan faham ilmu tauhid. Bagus ustaz ni. Padahal saya telah membuat syirik. Sebab saya telah menisbahkan kekuatan Allah bagi, dah betul dah. Tapi yang tak betul mana? Saya yang dengan kekuatan itu, saya memahamkan tuan-tuan. Seolah-olah bila Allah nak tuan-tuan faham, mesti melalui saya. Kekuatan yang saya ada. Tak istirna lagi Tuhan. Dah tak terkaya. Dia berhajat kepada saya. Ketika itu berlaku apa tuan-tuan? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kalau kita ambil pisau, kita potong, dengan kekuatan yang ada di pisau ni, putus bawang itu, putus daging itu. Pisau ni tajam ni, dengan kekuatan yang ada di pisau ini, putus ini. Syirik khafi. Kat mana syiriknya? Bukan kat cakap tu, dekat iktikad. Kekuatan yang Allah bagi pada pisau ni lah memutus dia. Salah. Dia yang betul macam ni. Ni saya kena buat contoh sikit supaya tuan-tuan nampak dan faham. Tengok. Dia macam ni tuan-tuan. Katalah ni B, ini si A. Pada hari itu Allah nak mentakdirkan si B ni jatuh. Macam ni cara dia jatuh? Si A tolak dia. Ini saya nak tanya tuan-tuan, betul salah ni? Hari ni Allah nak takdirkan si B jatuh, ditolak si A. Maka Allah pun takluklah kudratnya, diberilah kekuatan masuk kepada si A. Masuk ke si A. A pun terima kekuatan daripada Allah. Dia pun dah kuat. Dengan kekuatan itu, dia pun tolak si B, B jatuh. Ini surah yang pertama, A. Yang kedua macam ni pula. Allah nak mentakdirkan si B jatuh, yang tolak A. Macam mana jadi? Dengan kudrat Allah, Allah pun
menyalurkan kekuatan kepada si B, tapi B tak perasan, dia ingatkan dia. A tak perasan, dia pun mentakdirkan, mentaklukkan kudratnya pada si A. Tak jatuh pula. Tolak, buk, jatuh. Ini surah B. Saya nak tanya tuan-tuan, yang mana betul? A atau B? A atau B? Saya tunjuk saya lagi. Yang selalu kita faham macam ni. Allah beri kekuatan, dia pun dapat kekuatan. Dengan kekuatan yang dapat, dia tolak B, B jatuh. Wah, hebat si A itu. Dengan kekuatan yang Allah beri pada dia, dia telah mengalahkan si B. A pun berasa bangga dengan kekuatan yang dia ada. Ini salah. Sebab syirik berlaku. Di mana syirik berlaku? Seolah-olah makhluk ada kekuatan yang memberi kesan. Habis kalau ada kesan, apa salahnya? Ternafi sifat terkaya Allah. Kerana ketika Allah nak mentakdirkan ini berlaku, dia kena minta tolong pada si A ni. Nampak? Nampak tak nampak ni? Tengok jelas. Saya mengajar, saya bukan ceramah. Kalau ceramah, panggil ustaz lain. Macam mana faham yang betul? Faham betul macam ni. Ketika Allah nak mentakdirkan si B dikalahkan oleh si A, jatuh berdebu, maka ketika itu ditakluklah kudrat Allah melalui si A. Melalui si A. Tapi tak nampak. Benda ni gaib, tak nampak. Yang nampak si A ni tolak si B, tak jatuh dah. Tolak si B, B pun buk jatuh. Nampak mata kasar, A tolak B jatuh. Yang sebenarnya B, A ni tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Dia hanya menzahirkan perbuatan Allah sehingga A jatuh. Tapi nampak si A lah buat. Inilah faham yang sebenar. Kekuatan yang ada si A ni tidak memberi kesan, hanya tempat zahir perbuatan Allah. Ini faham yang betul. Ini maksud la haula wala quwwata illa billahil azim. Boleh faham tu? Kalau tak faham tu kena mengaji setahun lagi. Ulang balik. Nak faham tu. Nak faham la ta'thira li syai'. La ta'thira li syai'. Tak ada kesan, tidak boleh memberi kesan dengan kekuatan yang Allah letakkan pada sesuatu itu. Kekuatan tu hanyalah sebagai simbolik, nampak pada mata kasar, mengelirukan orang yang tak faham tauhid. Dia nampak, oh dia lah, masjid ni saya lah, tu syirik. Dia nampak kekuatan, tapi dia Pak Haji, dia tahu, dia kata kekuatan yang Allah bagi, tapi dia tak belajar tauhid. Apa dia tak faham yang kekuatan yang dia ada itu sikit pun tak boleh bagi kesan. Walaupun mata dia nampak, saya yang buat, saya yang ini, tidak. La ilaha illallah, terkaya Allah daripada segala sesuatu. Yang mendirikan masjid ini Allah melaluimu. Habis kalau ketika itu saya nak macam mana? Syukur Allah pilih kita sebagai hamba-Nya, menzahirkan perbuatannya untuk mendirikan masjid. Habis kita ada apa? Kita tak ada apa-apa. Ini orang tak nak ni. Dia kata saya tak ada apa-apa. Takkan saya tak ada apa-apa. Saya dia nafsu ni, dia nak bahagian dia. Saya ada. Saya takkan tak ada nama saya. Kalau dah mengaji tauhid, fana, hilang semua. Tak ada. Awak tak ada. Kenapa saya tak ada? La ta'thira li syai'in binal kainat biquwwatihi allati ja'alahu fihi. Ni pendek tapi nak faham. Nak faham kata kekuatan tak boleh bagi kesan. Kalau kita iktikad juga, cedera makna ketuhanan yang pertama, iaitu Tuhan terkaya daripada segala sesuatu. Lawan daripada tiga sifat itu, mustahil, yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai' minal mumkinat. Mustahil Allah wajib membuat sesuatu perkara mungkin atau tak buat. Terpaksa Tuhan buat. Mustahil, tak terima akal. Kerana kalau ada yang terpaksa pada Tuhan, berarti Tuhan berhajat kepada sesuatu itu untuk menyempurnakan sifatnya. Yang kedua, lam yatanazzah 'anil aghrad bi af'alih wa akamih. Tidak maha suci, mana Allah mengambil faedah
pada segala perbuatan dan hukumnya. Di saat Allah mengambil faedah, misalnya Allah jadikan semua makhluk, dia nak dia disembah, dibesarkan. Tuhan bukan macam manusia. Manusia ni kalau orang tak pilih dia, orang tak sokong dia, dia tak boleh jadi besar. Sebab tu kita ada pilihan raya, nak diangkat jadi pemimpin, nak disokong. Bila orang dah tak sokong, kenapa tak sokong? Marah pula. Sebab apa? Sebab kita makhluk. Kita ingat Tuhan macam tu pula. Kalau kita tak sembah dia tak ada kebesaran. Tak betul tu. Kebesaran Allah mutlak. Sembah tak sembah, no effect. Tuhan tak ada kesan. Sebab dia tak ambil faedah dengan apa yang dia cipta ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mustahil kaunu syai' minal kainat ta'thirun bi quwwatih. Mustahil keadaan sesuatu daripada makhluk berkesan dengan kekuatan yang Allah cipta. Jadi ada dua. Satu, Allah cipta kekuatan. Satu, Allah cipta kesan daripada kekuatan. Ada dua tu. Kalau kita ikut satu je, Allah memberi kekuatan. Kesan, kita tak ingat. Syirik khafi. Syirik khafi. Allah buat baja. Dengan baja grade A ni, pokok saya tumbuh. Yang sebenarnya Allah buat baja grade A, tapi tak boleh bagi kesan. Melainkan Allah letak kesan tu, pokok tu tumbuh. Habis apa benda? Tak ada apa-apa, hikmah saja. Hikmat Tuhan. Pada adatnya, ini kau tanam, ini tumbuh. Ini kau buat, ini tak jadi. Adat. Hakikat Tuhan memberi kesan. Itu jumlah akidah terhimpun di bawah makna Tuhan yang pertama. Istighna'ul ilah an kulli ma siwah menjadi 28. Macam mana boleh jadi 28? 11 wajib, 11 mustahil, 3 wajib lawazim, 3 mustahil lawazim, jumlah 28. Kita pergi sikit yang kedua. Dah faham ni? Faham tak faham tu bolehlah. Baik. Setelah kita faham makna ketuhanan yang pertama, kita pergi makna ketuhanan yang kedua. Apa dia? Iftiqarun ilaihi kullu ma'adah, berkendak tiap-tiap perkara selain Allah, selain Tuhan, kepada Tuhan. Salah satu syarat satu zat tu sah nama dia Tuhan, semua sesuatu ni berkendak pada dia. Tak boleh separuh-separuh. Tak boleh separuh kendak, separuh tak. Semua kena kendak kat dia. Berkendak pada apa? Maka bila kita kaji segala sesuatu, bulan, bintang, pokok, gunung, ganang, bumi, manusia, haiwan, kita ada satu perkara persamaan. Apa sama tuan? Kita sama-sama berkendak pada 3 perkara. 3 perkara. Kita ke, batu ke, haiwan ke, kita berkendak 3 perkara. Yang pertama, berkendak kepada Allah supaya ditentukan. Apa maksud dia? Sebelum kita ada, sebelum batu ada, kita tak ada. Alam ni tak ada. Dalam keadaan tak ada, masa kita tak ada, maka ada dan tak ada tu sama. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh tak kita ni ada kalau kita tak ditentukan ada? Tak boleh. Kita mesti ditentukan ada dulu. Dipilih oleh Tuhan. Sesuatu zat pilih. Saya nak ini ada. Ditentukan. Nampak? Mesti berhajat, kita ni ditentukan ada. Kemudian tengok warna kulit kita. Kenapa kulit kita ni tak putih macam orang putih? Coklat pula dah. Kenapa orang Afrika tu hitam pula dah? Kenapa tak boleh lain color? Berarti kita ni sudah ditentukan. Ditentukan. Kenapa kita lahir dekat Malaysia, tak lahir kat Amerika ke, kat Brazil ke? Kenapa? Kerana kita sudah ditentukan. Ada yang menentukan. Berarti semua ni berhajat ditentukan. Bila kita berhajat ditentukan, maka yang menentukan itu mestilah bersifat iradah. Menentukan. Yang kedua, berkendak kepada Allah supaya dijadikan. Setelah kita ditentukan ada, berhajat pula diadakan. Maka yang mengadakan kita itu mestilah bersifat kudrat. Kalau tidak nak buat macam mana kita? Macam mana dia nak buat kita? Dia kena ada kudrat, kuasa. Yang ketiga,
berkendak kepada Allah supaya dihilangkan segala kekurangan. Apa maksud ni? Semua makhluk berhajat kepada maintenance. Diteruskan ada. Dah ada dah. Nak terus ada. Dihilangkan kekurangan. Ya? Setiap saat makanan, minuman, kehidupan nak berlangsung ni supaya kita tak ada kekurangan. Ya? Sentiasa ada supply. Inilah 3 sifat makhluk bila kita kata berkendak kepada Tuhan. Semua berkendak kepada Tuhan. Maka bila makhluk ini mempunyai 3 sifat kendak itu, dia mewajibkan pada akal Sang Pencipta mempunyai 9 sifat. Kalau istighna 11, iftikar 9. 9 campur 11 20. Macam mana 9 ni? Yang pertama, bila kita berkendak dijadikan, Pencipta mestilah bersifat kudrat. Tengok kudrat. Kemudian kudrat tu pula bila nak mengadakan sesuatu, dia mesti muafakat dengan iradat, ketentuan. Iradat menentukan, kehendak. Iradat pula di saat dia nak menentukan, dia bukan menentukan bodoh-bodoh, dia menentukan dengan ilmu. Kenapa pokok berwarna hijau? Kenapa langit berwarna biru? Kenapa kita hidungnya ke bawah tak ke atas? Kenapa telinga kat sini? Semua tu Allah susun dengan ilmu. Maka berkendaklah kita dengan ilmu Allah. Yang keempat, Pencipta yang memenuhi kehendak-kehendak makhluk mestilah memiliki sifat hayat. Kalau dia mati, dia tidak boleh memiliki kudrat, iradat dan ilmu. Maka pastilah dia bersifat hayat. Dia dapatlah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dapat sifat. Apabila Allah mempunyai sifat kudrat, lazimlah dia juga bersifat kaunuhu qadiran, keadaannya yang berkuasa. Sebab dia nak menghilangkan kekurangan makhluk di setiap masa. Tak boleh kejap ada, kejap tak ada. Sentiasa keadaan yang berkuasa. Apabila dia ada iradat, lazimlah dia bersifat kaunuhu muridan, keadaannya berkendak. Bila dia ada ilmu, lazimlah kaunuhu aliman, keadaan yang mengetahui. Dan bila ada hayat, lazimlah kaunuhu hayyan, keadaan yang hidup. Jadilah 8 sifat. Dengan 8 sifat itu, dia memenuhi kehendak-kehendak makhluk, ditentukan, dijadikan, dihilangkan. Baik. Kemudian apabila Tuhan memenuhi kehendak-kehendak makhluk, dan semua makhluk ni mestilah berkehendak kepada dia saja, tidak yang lain, maka lazimlah satu lagi sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, esa pada zatnya. Maksud esa pada zat, zat dia satu je, tak ada lain. Esa pada kudratnya, esa iradatnya, esa ilmunya, hayatnya, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayat, satu. Barulah segala sesuatu ni berkehendak kepada yang satu. Itu makna wahdaniyat. Dia mesti satu. Sebab kalau Tuhan tu dua, setengah sini, seorang pun tak layak jadi Tuhan. Kerana definisi ketuhanan, segala sesuatu mesti berkehendak kepadanya, tak boleh kehendak pada lain. Maka jadilah 9 sifat. Lawan daripada 9 sifat itu, 9 yang mustahil. Apa 9 mustahil itu? Ajzun, lemah, karahah, terpaksa buat, jahlun, jahil, mautun, mati. 4 ni mustahil. Tak mungkin 4 sifat ni ada. Allah boleh memenuhi kehendak-kehendak makhluk. Ya. Maka bila ada 4, lazimlah 4 lagi. Kaunuhu ajizan, keadaan yang lemah, mustahil. Kaunuhu karihan, keadaan benci, mustahil. Kaunuhu jahilan, keadaannya jahil, tak reti, mustahil. Kaunuhu maitan, keadaannya mati, mustahil. Kerana kalau ada salah satu daripada 8 sifat ini, mustahil Allah menjadikan sesuatu, mustahil Allah menentukan sesuatu, mustahil Allah menghilangkan kekurangan sesuatu itu. Dan yang terakhir, mustahil ta'addudun, berbilang-bilang Tuhan. Ada 2, ada 3. Kerana kalau ada berbilang-bilang Tuhan, makhluk tak semua berkehendak kepadanya.
Jadilah 9 campur 9, 18. Lawazim iftikar wallahu a'lam. Ada persoalan nak tanya? Ya. Bagus soalan tu. Apabila berlaku syirik khafi, apa yang kita kena buat? Kita kena bertaubat. Kena bertaubat. Bertaubat maksud apa? Menyesal, tarik balik. Kemudian kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku telah mensyirikkan kau dalam hal-hal ini, ampunkanlah aku. Perlukah dia mengucap balik? Tak. Syirik khafi dosa besar, bukan dosa kufur. Dosa kufur ni kita menganggap Tuhan tu ada lain. Ada lain Tuhan daripada Allah. Itu berkufur. Bila kufur, kena wajib mengucap balik. Kalau syirik khafi, wajib taubat. Tak payah kita nak, aku nak masuk Islam balik. Tak payah. Tersilap etikad, benda ni pula kekuatan benda bekas. Tak. Kerana benda ni khafi. Khafi maknanya tersembunyi, tak perasan, tersilap. Jadi kalau buat benda tu istighfar. Tak perlu kita nak mengucap balik. Cukup dengan taubat, istighfar. Nak sepanjang taubat tu lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Adakah yang mustahil lawan daripada istighna itu sifat manusia? Misalnya lawan daripada wujud zati ialah Adam. Lawan daripada qidam sedia kala hudus. Lawan daripada baqa fana dan sebagainya. Adakah lawan daripada sifat terkaya Allah ni? Semua ni sifat kita. Sebahagian dia, sebahagian tak. Contoh, Allah wujud, habis kita ni Adam? Tak ada. Allah wujud, kita ni, kita wujud juga, tapi wujud kita tak sama wujud Allah. Wujud kita ni wujud aridi. Tuhan sedia kala, habis kita ni baharu. Betul. Lawan kidam, lawan tu sifat kita. Allah baqa, kita baqa? Tak, kita fana, binasa. Betul. Allah tak sama dengan segala baharu, kita sama dengan baharu. Betul. Allah qiyamu bi nafsih, kita qiyamu bi ghairi. Betul. Tidak, dan empat sama. Empat lawan tu betul. Allah melihat, mendengar, berkata-kata, habis kita bisu. Pekak. Tak, kita mendengar juga, tapi ada beza. Mendengar Allah tak pakai alat, mendengar kita pakai telinga. Melihat Allah tak pakai mata, melihat kita pakai biji mata. Berkata-kata Allah tak pakai lidah, berkata-kata kita mesti ada alat lidah, dan seterusnya. Jadi yang ni tak lazim. Lawan sifat tu sifat kita. Tapi kalau iftikar, Allah terkaya, kita berhajat. Betul. Kita berhajat. Allah terkaya, kita berhajat. Berhajat tu sifat kita. Iftikar tu sifat kita. Bila kita iftikar, lazim Tuhan tu 9 sifat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ada soalan sini dalam media sosial, kata Allah pengasih, penyayang. Jadi kalau kita buat dosa pun tak apa, nanti dia ampunlah.
Kalau kita masuk neraka pun tak apa, lepas tu kita keluarlah. Masuklah api tu. Macam nak jawab tu? Sifat Allah ni terbagi dua. Jamal, Jalal. Jamal, semua sifat-sifat yang lembut, penyayang, pengasih. Jamal. Jamal mana cantik. Sifat yang disenangi oleh semua makhluk. Semua suka. Allah pemurah, Allah bagi rezeki, Ar-Razzaq, Al-Qayyum, ni semua kita panggil Jamal. Satu lagi sifat Allah, nama dia Jalal. Jalal, sifat kebesaran Allah SWT. Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Hasib, yang menghitung, Allah yang Muntakim, membalas, Allah yang Mutakabbir, yang takabur. Yang ini kalau kita kena satu, tidur malam tak tidur lena. Sebab ini Allah menzahirkan qaharnya, Allah menzahirkan kuatnya, kerasnya. Dia ada dua nama, bukan satu. Jadi bila kita kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, betul, betul. Tapi Allah juga bersifat qahar, bersifat jabar, bersifat al-adlu, adil dan sebagainya. Jadi ada dua sifat itu. Tak boleh tengok satu. Yang kedua dia kata, tak apalah kita masuk neraka, lepas itu masuk syurga. Itu orang yang tak tahu apa itu neraka. Kalau dia tahu neraka itu apa, tak nak tuan-tuan. Tak sanggup kita nak masuk tu. Ya. Neraka ni tuan-tuan, seperti mana dalam Al-Quran menyebut, syiraruha kal qasri. Syirar ni makna percikan api dia tu sebesar istana. Pecik dia. Kena satu pecik tu hancur, lebur. Apa kata Allah Ta'ala orang yang hidup dalam neraka ni? La yamutu fiha wala yahya. Mereka dalam neraka ni rasa hidup pun tak nak, mati pun tak nak. Tak mati tak hidup. Nak mati tak boleh. Nak hidup suka orang tak hidup. Tak usah tanyalah macam mana neraka ni. Macam mana syurga itu nikmatnya setiap hari bertambah, tambah, maka siksaan di neraka itu setiap hari bertambah, tak ada habis. Tidak terhingga azabnya itu. Sanggupkah kita nak duduk sesaat dalam neraka? Tak sanggup. Jadi janganlah pandai-pandai nak cakap, alah masuk neraka, kita keluar. Kalau tuan-tuan tahu sesaat pun tak nak masuk. Cakap lah. Sehari sana dah macam 1000 tahun kat sini. Nak kena nanti boleh tahu. Tak mahu dia. Wallahualam. Lain soalan? Ya. Apa hukumnya? Apa hukum dia kacau tuan, tuan tak kacau dia? Jadi dia kacau macam mana tu? Jadi apa hukum mana? Hukum dia buat macam tu. Hukum dia salah lah, berdosa lah dia buat itu. Tapi kita macam mana? Kita nak sihir dia balik ke? Jangan. Kita dah belajar tadi, tidak ada kekuatan dalam dunia ni yang boleh memberi kesan. Apapun orang nak buat kat kita, dia fitnah kita ke, dia nak sihir kita ke, dia nak buat apa ke, kita ada dua pilihan. Satu, kita berhak untuk balas dia. Satu lagi, kita juga boleh memilih minta Allah yang balas, kita tak balas. Kita ada dua pilihan. Bagi orang yang ahli syariat, dia nak hak dia balik. Dia salah, saya betul, dia ganggu saya. Boleh kalau kita nak buat macam tu. Tapi tak habis cerita. Satu lagi orang, dia kita panggil orang-orang muwahhidin, orang ahli makrifat. Dia ganggu saya itu dengan izin Allah. Bolehkah dia mengganggu saya kalau tak izin Allah? Tak boleh. Jadi kenapa Allah izinkan dia ganggu saya? Dia ganggu saya itu perbuatannya Allah cipta. Maka dengan sebab dicipta Allah tu, dia pun ganggu saya. Saya pun rasa terganggu. Kenapa saya rasa terganggu? Sebab saya nampak dia yang buat saya. Kalau saya tengok dia, saya nak cekik-cekik dia. Tapi kalau satu orang yang melihat kepada tauhid,
Tak mungkin bergerak satu gerak, melainkan digerakkan Allah. Dia nampak itu ujian Allah. Maka dengan adanya ujian itu, subur sifat sabar dia, subur iman dia. Tengok Nabi SAW siang malam diganggu oleh kafir musyrikin. Di saat penduduk Taif melempar batu berdarah-darah jalan itu, datang malaikat bukit, "Ya Rasulullah, maukah kami angkat gunung-gunung sekitar Taif, kami himpap di atas mereka itu?" Lah, jangan. Hum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tak tahu. Mungkin satu hari esok anak cucu mereka beriman. Ini sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sabar, bila kita faham itu ujian daripada Allah, nanti Allah akan balas lebih daripada yang kita nak balas. Ini kena sabar. Pandang Allah. Nanti Allah akan bagi dia balik. Lebih teruk lagi. Tapi kalau kita balas, mungkin menang, mungkin kita kena teruk lagi. Masa tadi dia tumbuk kita sebelah biji dah lebam, kita lawan kan kita menang. Tengok sebelah lagi lebam. Tak payah. Bebek kita sabar, kita mohon pada Allah. Kita jauhkan diri, jangan sampai dia ganggu kita lagi. Dia ganggu juga, mohon pada Allah. Dia ganggu juga, kita mohon pada Allah. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang hamba bila dia baca la haula wala quwata illa billahil azim, Allah hantar dua malaikat. La haula wala ni macam SOS. Save our soul. La haula wala, la haula wala quwata, la haula. Sampai ke langit. Didengar oleh malaikat sampai pada Allah Subhanahu wa taala. "Hei malaikat," kata Allah, "kau turun pada hamba-Ku yang mengirim SOS tadi tu. Cuba kau tengok apa jadi dia." Ya Allah, dia diganggu oleh orang itu. Malaikat turun. Itu cara kita orang beriman. Ustaz, kalau saya duk sebut tak sampai-sampai, Ustaz, sebut lagi. Yakinlah. Ya. Itu sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qulubana musta'an asrarana wa ashghal bil i'tibari afkarana sallallahu ala sayyidina sallam alhamdulillahi rabbil alamin.